Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk kita nak buat latihan ataupun nak buat ujian menggunakan Google Form. Lagi-lagi terutamanya untuk soalan subjektif. Seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Saya tunjukkan. Okey, macam biasa kita buka bila kita guna ID MOE, ID MOE. Jadi kita buka tab yang baru, dia akan keluar macam inilah. So kita buka Google Form. Kita buka Google Form dan juga kita buka blank quiz. Biasanya kalau kita nak buat kehadiran ataupun apa-apa sahaja, kita akan gunakan form yang biasa. Tapi kalau untuk kita buat quiz, kita akan tekan blank quiz. Okey, mula-mula kita type dulu peperiksaan pertengahan tahun 2021. Contohnya kalau lagi mudah kalau kita nak buat soalan ni, kita dah buat dulu dekat Words, Microsoft Word. Kita buat soalan dulu dalam Microsoft Word, and then kita transfer je ke dalam Google Form. So contoh saya akan ambil adalah soalan ujian diagnostik semasa bulan 1 hari tu. Bulan 1 pula, bulan 3 itu ada ujian diagnostik. So saya akan ambil yang ni untuk diletakkan ke dalam description. So saya letak di sini. Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan. Jawab semua soalan. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan. So tekan kepada dia, automatik akan ada add question. So kita tulis nama penuh seperti dalam IC. And then kita required. Seterusnya kita buat pula kelas. Kelas. Kalau ini untuk soalan tingkatan 4, jadi kita tulislah berapa kelas yang ada. Contoh senang, kita buat drop down, and then macam saya 4 setia. Contoh macam siapa pengubah soalan tu, dia kena buat semua tingkatan lah. Pak Bestari. Inovatif. So nanti bila lepas murid isi je nama penuh, nanti dia just pilih je mana satu kelas dia. So selesailah untuk permulaan. So kita masuk kepada soalan. Macam kertas 1 Pendidikan Islam, format yang terbaru semuanya adalah subjektif. Dulu semua soalan subjektif adalah kertas 2, tapi tahun ini untuk KSSM, kertas 1 itu adalah semua subjektif, dan kertas 2 itu adalah lisan. So kita buat section, add section ni. Kita mula dengan soalan. Dia kata tadi kertas soalan ini mengandungi 5 soalan. Jawab semua soalan. Semua jawapan adalah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan. Tulis soalan 1. Berapa markah? 20 markah.
Tulis description di situ supaya murid alert. Oh, ini 20 markah. Tapi saya ambil contoh daripada ujian diagnostik. So kat sini 10 markah lah, sebab dia per 50 kan. Okey. So dah tulis kat markah kat situ, kita ambil terus. Okey. Jawab semua soalan. Okey, jawab semua soalan. Okey, macam mana kita nak ambil ayat ini untuk kita masukkan? Kita tak boleh nak masukkan, kita nak type kan. So macam mana kita nak buat? Kita screenshot. Screenshot. Dia akan keluar macam ini. Dan kita crop dia berdasarkan ayat di atas. Okey. So macam ini contoh. Okey. Capture. Okey, lepas itu kita masukkan gambar, add image. Add image, kita masukkan gambar. Browse. And then ada kat desktop. Okey, kita open. And then okey, dia akan keluar macam ini. Ayat di atas menjelaskan bahawa Rasulullah merupakan perbuatan yang keji dan dilarang dalam Islam berdasarkan ayat di atas. Okey, so bila dah keluar soalan macam ini, image title tu tak perlu tulis lah, sebab kita dah tulis dekat section tu, soalan pertama. Okey, so seterusnya kita add question. Apa question dia? Sebab tu saya kata mudah kalau kita dah siapkan dalam words, and then kita terus copy je. Kita terus copy. Contoh macam ini. Apakah maksud Rasulullah? Lepas tu kita masukkan dalam ni. Kadang-kadang apa yang kita copy tu tak keluarkan. So kita betulkan je lah macam biasa. So ini tukar kepada paragraph and required. So berapa markah dia? 2 markah. Tekan sini 2 markah. Okay, so kita next question kita tambah aja. Sama juga macam saya. Okay, kita copy and then kita masukkan. Okay, sama juga paragraph. Ini berapa markah? Dia kata jelaskan 2 punca. Okey, kalau dalam soalan selalunya kita akan boldkan kan, tetapi dalam Google Form kita tak boleh nak boldkan, ataupun kita tak boleh nak sengitkan. So kita buatlah huruf besar. Untuk kita edit dulu 2 supaya murid alert lah. Kalau di dalam pendidikan Islam, teknik menjawabnya adalah jika soalan ada 2, maksudnya jelaskan 2, ada nombor. So murid perlu jawab dalam point. Jawab dalam point untuk memudahkan kita memeriksa jawapan murid. Okey. So seterusnya kita letak markah 4 markah. Okey, done. Okey. So next soalan. Soalan ni A. Okey, terus kepada soalan B. Bagaimana kita screenshot lagi ataupun print screen. Okay, and then kita capture. So seterusnya kita pergi kepada soalan juga. Sama juga, kita tekan add image and then kita browser and then kita masukkan. Okey, so kita pergi kepada soalan and then kita copy and then kita paste. Lepas tu kita tukar kepada paragraph dan nyatakan 2 dosa besar. Kita edit dulu macam saya kata tadi.
supaya murid alert. Okey, 2 dosa besar selain syirik kepada Allah. Okey. Berapa markah dia? 2. Sebab nyatakan. Dan okey. Lepas tu kita tambah lagi soalan. Nyatakan maksud bagi perkataan yang bergaris. Okey. Nyatakan maksud bagi perkataan yang bergaris. Sama juga kita short answer lah, sebab pendek je perkataan tu. So kita required dan markah dia adalah 2. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Ada ayat Quran, ada tilawah dan juga hadis. Okey, bagaimana pula kita nak buat soalan yang kedua? Sama juga kita perlu tekan kepada add section. Ini kita ubah soalan 2. Berapa markah? 10 markah. Tapi kalau peperiksaan pertengahan tahun, ini jadi 20 markah lah. Okey. Sepuluh markah. Okey, so next question. Okey, kita tengok lagi. Okey, tentang ayat Quran lagi, ayat tilawah. Okey, contoh soalan ni, dia kata berdasarkan yang di atas nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris beserta cara bacaannya. Pada asalnya soalan ini tak ada pun saya letak nombor 1, 2, 3, tak ada. Tapi saya nak memudahkan murid, saya letaklah 1, 2, 3 supaya nanti murid jawab dengan okey, 1 jawapan dia apa, 2 jawapan dia apa, 3 jawapan dia apa. Okey, so saya screenshot macam biasa. Okey, screenshot. Dan saya tak ambil soalan ni sebab saya nak tulis dekat saya nak tambah dekat add question nanti. Okey, capture. Lepas itu kita masukkan. Okey, ini kita buang dulu sebab saya nak masukkan gambar je. Kita buang dulu. Lepas tu kita add image, and then kita browser, and then kita masukkan gambar tersebut yang kita dah screenshot tadi. Lepas tu dia akan keluar begini. Lepas tu barulah kita masukkan add question. Apa soalan dia? Berdasarkan ayat di atas, nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris berserta cara bacaannya. Okey, so kita masukkan. Ini markah ni kita delete lah. Okey, so paragraph. Paragraph sebab murid kena enter ke bawah. So berapa markah dia? 6. Betul tak 6? Saya betul ingat. Okey, betul 6 markah. 6 markah untuk soalan tajwid. Sebab dia minta nyatakan hukum tajwid dan juga cara bacaannya. Okey. So murid kena jawab 6 markah. Okey. So pergi juga pula kepada soalan B. Sama juga kita screenshot dan sebagainya. Okey. Itu cara buat soalan subjektif. Okey. Yang lain-lain tu tak ada screenshot, kita just tambah soalan. Okey. So kita terus kepada bagaimana okey, yang ni saya nyatakan hukum tajwid ni saya delete dulu. Bukan yang delete markah tadi tu. Okey. So seterusnya bagaimana kita nak set timer. Okey. Okey, ni soalan 3, ni soalan 2. So kalau nak tambah soalan lagi, ni soalan 3. 10 markah. Okey, 10 markah. Lepas tu kalau nak buat soalan lagi, kalau macam tingkatan 5 pendidikan Islam ada 5 soalan kan.
yang dinyatakan dalam description ni. Ada 5 soalan. So seterusnya kita soalan keempat. Lepas tu description seterusnya soalan kelima. Betul lah. Okay. So macam mana kita nak set timer? Okay, yang ini, okay, kita pergi dulu kepada setting. Okay, kita pergi dulu kepada setting. Yang ni jangan tick supaya murid yang tak ada MOE pun boleh masuk, atau murid yang tak ingat ID MOE ke boleh masuk. So kita untick, kita tekan limit to 1 responses supaya murid ni dia tak submit banyak kali lah. Okay. Terusnya tekan klik email. Lepas tu, so ini respon, ini tak payah untick apa semua. Okay, presentation tak payah, quizzes. Okay. Kita tak letak skema jawapan kan. Jadi kita nak semak kemudian. Kita nak semak kemudian dan markah itu dikira kemudian. So kita tekan, jangan tekan immediately after each submission, tapi tekan later after manual review. And then ini kita tick apa semua, then kita save. Okay, kita save. Okay, kita save. Okay, kalau cikgu nak tengok markah yang cikgu dah buat, dah collect 16. Kat sini ada total point dia 16 markah. Okay. So, mana kita nak buat timer, sebab peperiksaan kan perlu ada timer. Kalau misal kata soalan sebenar, peperiksaan sebenarnya kertas 2 ni perlu jawab dalam masa 2 jam 30 minit. Tetapi apabila murid ni dia kena jawab online, jadinya kita pendekkanlah supaya tidak berlaku murid tidak mencari jawapan dan sebagainya. Okay. So kita tekan kepada titik 3 ni, kita pergi kepada add-on. Kita search timer for Google Form. Okay, so kita pergi kepada sini dan kita install. Kita continue. Okay, kita minta ni dulu. Okay, kita allow dan done. Okay, dah masuk dah dalam kita punya ni. Okay, so kita kat mana kita nak tengok? Kita tengok dekat add-ons. Okay, dia dah keluar dah dekat sini, timer for Google Form. Okay, so kita open. Dia loading. Okay, dia akan keluar kat tepi ni. Okay, so dia dah keluar macam ini. So okay, ini saya boleh tekan sebab pada asalnya saya dah pernah install dah timer for Google ni. So kalau sesiapa yang baru install, dia tak boleh nak tekan ni. Dia tak boleh tekan ni. So macam mana nak wujudnya benda ni? Kena bagi star dulu dekat application tu. Macam mana nak bagi star? Tekan je add-ons, timer for Google, and then kita tekan je star kat sini macam tu. Okay, so saya dah tekan star, bolehlah klik ni. So contohlah kita dah keluar jadual kan, bila akan adanya ujian tersebut. So misal kata saya nak buat tengah malam ni ujiannya, contohnya pagi ni saya nak buat berapa bulan hari ni, contoh macam dalam jadual 12 hari bulan kan. So saya buatlah pukul berapa nak buat macam tu. So tekan OK. So tapi hari ni saya nak tunjukkan dekat cikgu-cikgu semua macam mana kita nak buat, boleh masuk ke tidak ni. Okay, so berapa hari bulan hari ni? Okay, 28 hari bulan. 28 hari bulan jam 1 pagi. Okay, 1 pagi. Saya tekan OK. So saya kata saya nak buat dalam masa setengah jam pun boleh.
ada masalah. So 28 pukul 1 pagi sampai pukul 2 lah. Saya nak tunjuk buat contoh je. Okay, pagi. Okay, so kat sini cikgu nak kena set berapa masa yang cikgu nak. Okay, kalau macam ni 1 jam 30 minit. Kalau macam ini 11 jam 23 minit. Macam tu. Tapi kalau AM ke malam, kalau cikgu buat AM, so murid boleh jawab waktu pagi itu saja. Kalau cikgu buat malam, cikgu buat malam lah boleh buka, pagi tak boleh buka. Gitu. So saya nak jawab 1 jam setengah. So 1:30 minit pagi. So saya copy link. Lepas itu link. Lepas tu kita try masuk. Okay, dah pukul 1 pagi. Kita tulis nama ini Nur Izzati. Contoh binti Abdul Rahman. So kita boleh tengok kat sini. Oh, masa yang diberikan hanya 1 jam 30 minit sahaja. So kita try start. Let's go. So kat sini kita type lah email kita apa. Contoh ini Nur Izzati 98. Lepas tu IC kita. Nama penuh Nur Izzati binti Abdul Rahman. So kelas Pak Setia. Next. Okay, so jawapan dia okay. Soalan contoh macam ni. Dia akan keluar macam ni lah, 10 markah. Soalan 1 10 markah. Ayat di atas menjelaskan bahawa rasuah merupakan bukan masuk rasuah. Saya contoh rasuah ialah jelaskan 2 punca. Kalau soalan ada 2, soalan tu dalam soalan tu ada 2, ada nombor, so kita kena buat point. Lepas tu saya teruskan dengan soalan seterusnya. Nyatakan 2 ada point. Nyatakan maksud yang bergaris, jauhilah. Next. Dia akan keluar macam ni lah. So macam ni saya tunjukkan. Soalan 1, 2 dan 3. Soalan 1 mat wajib muntasir. Cara bacaannya 4 atau 5 harakat. 1, 2, 3. Okay, next. Ni tak ada soalan, saya malah letak tadi. Okay, next. Okay, so submit. Ni tak payah ubah lah. So submit. Okay, so berjaya. Okay, ada so time record 2 minit 13 second je dijawab. Laju betul. So nanti akan ada respon tu, dia akan masuk dekat sini. Itu sahaja tutorial kali ini. Next video saya akan tunjukkan macam mana kita nak semak jawapan murid pula. Okay, so itu saja tutorial kali ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum.